Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang bukan Muslim. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang analisis audiogram dan sampel pertuturan. Sebelum kita pergi lebih lanjut, mari kita kenali dulu. Siapakah kanak-kanak kurang upaya pendengaran? Kanak-kanak kurang upaya pendengaran ataupun individu yang tidak dapat mendengar dengan jelas di kedua-dua belah telinga tanpa alat bantuan pendengaran. Lazimnya, kanak-kanak hilang pendengaran disebabkan otitis media. Sebilangan besar faktor kehilangan disebabkan faktor persekitaran atau genetik. Julat tahap pendengaran lebih daripada 20 desibel. Seperti kita boleh lihat di sebelah, carta ini menunjukkan tahap kehilangan pendengaran. Kita ada normal hearing, mild hearing loss, moderately severe, severe dan terakhir sekali adalah profound hearing loss. Okey. Bagaimana untuk kita mengukur tahap pendengaran? Kita mengukur tahap pendengaran menggunakan instrumen ataupun alat yang digelar sebagai audiometer. Dan selepas kita menggunakan instrumen tersebut, kita akan mendapat dapatan hasil dia adalah audiogram. Okay. Contoh data audiogram. Okey, ini adalah contoh data audiogram. Di mana kita dapat lihat disediakan petunjuk untuk air conduction dan bone conduction bagi kedua-dua belah telinga, iaitu kanan dan kiri. Okey, jom kita analisis data audiogram ini. Okey, berdasarkan data audiogram sebentar tadi, hasil penilaian daripada audiogram tersebut adalah tahap kehilangan pendengaran bagi individu tersebut adalah sederhana, iaitu tahap pendengaran kedua-dua belah telinga adalah di antara 40 hingga ke 70 desibel. Dan dia mengalami kehilangan pendengaran bilateral. Dan daripada audiogram tersebut juga kita dapat mengenal pasti jenis kehilangan pendengaran individu tersebut adalah sensory neural yang melibatkan bahagian telinga dalam. Bagaimana kita dapat mengenal pasti dia adalah sensory neural? Kerana beza antara air conduction dan bone conduction bagi kedua-dua belah telinga adalah kurang daripada 10 desibel. Dan kerosakan pada bahagian koklea dan saraf auditory di mana ia tidak dapat dirawat. Serta kita selepas kita dapat mengenal pasti jenis kehilangan pendengaran, kita akan dapat mengenal pasti punca-punca yang mungkin, iaitu antaranya adalah kerosakan pendengaran sejak lahir, Waardenburg syndrome, rubella, sifilis, kemalangan teruk pada bahagian telinga dan ketumbuhan pada saraf pendengaran. Kita juga dapat mengenal pasti implikasi masalah pendengaran, iaitu kesukaran memahami perbualan di kawasan yang bising, selalu minta orang mengulangi perkataan disebut, selalu terlepas apa yang dibicarakan oleh seseorang dan orang bercakap dengan suara yang kuat. Alternatif untuk mengatasi masalah pendengaran tersebut adalah pacakan koklea ataupun cochlear implant dan membuat pemeriksaan kedua-dua telinga. Seterusnya saya serahkan kepada Basil. So, hasil daripada video yang kita saksikan tadi, pelajar atau kanak-kanak tersebut mempunyai kurang upaya pertuturan, iaitu kurang upaya pertuturan dari aspek apraksia. So, kita akan pergi siapakah kanak-kanak kurang upaya pertuturan. Kanak-kanak kurang upaya pertuturan ialah seseorang yang tidak boleh bertutur sehingga menyebabkan gangguan berkomunikasi dengan sempurna dan tidak boleh difahami oleh mereka yang berinteraksi dengannya. Kanak-kanak keupayaan pertuturan ini boleh dikategorikan kepada 5 kategori. Yang pertama adalah kecelaruan motor pertuturan, di mana kanak-kanak ini lemah dan tidak fungsi dari segi struktur dan otot
untuk menghasilkan bunyi dan kadar kelancaran dan kejelasan pertuturan itu terganggu. Contohnya daripada video tadi, kita dapat lihat bahawa murid tersebut mempunyai kejelasan pertuturan yang tidak seberapa, yang terganggu, dan ia dikategorikan sebagai apraxia, di mana ia adalah keceleruan motor pertuturan. Seterusnya, keceleruan suara. Kualiti, kelangsingan dan kekuatan suara seseorang individu berbeza dari individu lain yang mempunyai usia, jantina, budaya dan kedudukan geografi yang sama dengan individu tersebut. So bermaksud ada dua individu, satu individu dikenal pasti mempunyai kecelaruan suara dan satu lagi individu orang yang tipikal. So individu yang mempunyai kecelaruan suara ini, kita dapat lihat dia mempunyai kekuatan suara yang berbeza, kelangsingan suara yang berbeza, kualiti suara yang berbeza daripada individu yang tipikal tadi. Walaupun mereka berada di tempat yang sama, jantina yang sama dan umur yang sama. Dan contoh daripada kurang upaya ini boleh dikategorikan sebagai disfonia atau afonia. Seterusnya, kecelaruan kelancaran pertuturan, iaitu gangguan pada aliran pertuturan yang dicirikan oleh pengulangan pemancangan, sekatan dan hentian bunyi perkataan dan ayat. Contohnya stuttering dan fluttering, iaitu kita dapat lihat seperti tergagap-gagap, individu yang tergagap-gagap. So itu adalah contoh daripada kecelaruan kelancaran pertuturan. Seterusnya, kecelaruan resonance. Masalah kesengawan pertuturan disebabkan oleh gangguan pada mekanisme pengaliran udara berpunca daripada keabnormalan struktur pertuturan seperti cleft palate, masalah neurologi. Contohnya seperti hypernasality dan hyposonality. Dan seterusnya adalah kecelaruan komunikasi kompleks. Berlaku apabila individu sukar untuk menghantar, menerima, memproses dan memahami konsep sesuatu sistem simbol secara lisan, bukan lisan atau maklumat grafik. Di mana individu tersebut tidak dapat memahami, tidak dapat menangkap apa yang disampaikan melalui lisan, bukan lisan atau grafik. Contohnya, pediatric speech and language disorder dan afasia. So ini adalah analisis daripada video yang kita lihat sebentar tadi. So kanak-kanak tadi mempunyai sebutan yang kurang jelas dan berulang. Intonasi suara dia pula tiada intonasi. Tekanan bagi kanak-kanak tadi, tekanan suara normal di mana suara dia hanya mendatar saja. Lepas itu jeda, kanak-kanak tersebut mempunyai percakapan yang terhenti-henti di mana dia bukan stuttering tapi dia bercakap suku kata itu secara berhenti-henti. Kelancaran bagi kanak-kanak tadi tersekat-sekat dan berulang. Bahasa yang disampaikan oleh kanak-kanak tadi ringkas dan mudah difahami. Tata bahasa bagi kanak-kanak tersebut susunan ayat betul dan ringkas dan bermakna. Namun nada penyampaian bahasa yang digunakan oleh kanak-kanak kurang upaya pertuturan tadi adalah sederhana. Seterusnya, mora bagi pertuturan kanak-kanak tadi adalah dia menyebut suku kata secara perlahan dan berulang. Contohnya, dia menyebut I am. I am tu dia berulang-ulang, bermula dari I sampai M. Dan laras bahasa, dia mempunyai batasan terhad dalam menuturkan bahasa. So, seterusnya, saya akan menyerahkan persembahan ini kepada Afnan. Okey. Ya. Okey.
Daripada masalah pertuturan tadi, kita akan melihat apakah implikasi masalah pertuturan. Jadi yang pertama ialah kecenderungan meninggalkan suku kata atau mengubah bunyi sesuatu perkataan. Sebagai contoh, menyebut saya, dia menyebut dengan perkataan tersebut dengan pelat, saya. Jadi dia akan mengubah bunyi sesuatu perkataan tersebut. Dan sebagai contoh juga, makan. Jadi mereka akan menyebut dengan makan. Kan. Perkataan K tersebut tidak berbunyi ataupun yang jelasnya dia meninggalkan suku kata. Seterusnya yang kedua, mereka mempunyai gangguan kelancaran percakapan, iaitu mereka akan mengulang semula perkataan tersebut apabila mereka mempunyai masalah kelancaran semasa bercakap ataupun mereka berhenti seketika yang mereka akan tergagap-gagap. Sebagai contoh, saya dan seterusnya. Yang ketiga, mereka mempunyai perbualan sukar yang difahami oleh individu lain, iaitu mereka mempunyai suara yang terlalu sengau dan nada yang mendatar. Seterusnya kita akan melihat apakah itu masalah artikulasi. Masalah artikulasi yang melibatkan pertuturan ini ialah mereka yang mempunyai masalah otot sendi, iaitu terutamanya di mulut ataupun di rahang. Kerana itulah mereka mempunyai masalah dalam pertuturan. Jadi kita akan lihat di bawah ataupun di skrin ini 4 masalah artikulasi yang terjadi kepada individu yang mempunyai masalah pertuturan. Yang pertama ialah penggantian. Penggantian ini terjadi apabila bunyi tertentu dalam sesuatu perkataan digantikan dengan bunyi yang lain. Sebagai contohnya, rabbit. Perkataan R yang disebut itu akan berubah menjadi rabbit, iaitu perkataan asal ataupun huruf tersebut akan berubah menjadi huruf lain kerana mereka akan menggantikan ataupun mereka mempunyai kesukaran dalam menyebut. Yang kedua, pengguguran. Pengguguran ialah melibatkan pengguguran sesuatu bunyi konsonan. Sebagai contoh, scale. Mereka akan menyebut scale, iaitu bunyi S tersebut tidak akan berbunyi kerana mereka telah menggugurkan perkataan tersebut. Yang ketiga, pengubahan, iaitu sebutan asal diubah sehingga boleh menghilangkan maknanya. Iaitu sebagai contoh, perkataan pray, mereka akan menyebut play. Iaitu perkataan pray yang asalnya mempunyai maksud yang lain akan memberi maksud yang lain apabila mereka menyebut play. Jadi mereka akan mempunyai masalah komunikasi ataupun masalah untuk menyampaikan keinginan mereka semasa berkomunikasi. Yang akhir sekali, penambahan, iaitu menambah bunyi tertentu dalam perkataan. Sebagai contoh, living well. Mereka akan menyebut living very well, iaitu mereka mempunyai penambahan perkataan yang memberikan kesukaran untuk orang lain memahami perkataan tersebut. Jadi, pemahaman orang yang sedang berkomunikasi dengan mereka akan berkurangan dan mereka mempunyai kesukaran dalam menyampaikan maklumat atau perbincangan. Itu sahaja daripada saya dan rakan-rakan saya. Terima kasih.